Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pihak Surau Bukit Mulia, Faizal Rizal Apai Ahmad sebagai wakil AJK Orang Kuat kerana telah sponsor kuliah petang ni. Satu-satunya kuliah yang disponsor, yang lain fi sabilillah. Alhamdulillah. Kita sambung. Saya tengah cari sampai mana kita semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Suara je nak? Suara? Okey, suara. Cobaan. Clear ke tak clear? Sila share kepada semua grup-grup yang ada. Kita cuba khatam pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suara clear? Suara clear, gambar. Kita bagi cerah sikit. Cerah sikit. Kita bagi cerah sikit. Bercahaya sikit. Okey. Walau asbaha sha'iman famarida aftara wa in safara fala nidah. Dan sekiranya pada waktu pagi dia puasa. Waktu pagi dia puasa, kemudian dia sakit. Maka boleh berbuka. Okey, ampang clear. Dan sekiranya waktu pagi dia tidak musafir, dia bermukim di rumahnya. Kemudian pukul 10 contohnya, pada tengah siang tu dia bermusafir. Fala yuftir fil asah, kerana tidak boleh dia berbuka. Syarat berbuka puasa semasa musafir, daripada subuh tu dia dah musafir. Maknanya dia dah keluar rumah sebelum subuh. Dan keluar daripada hudud batasan yang dibenarkan, iaitu sempadan daerah, mesti keluar sebelum subuh. Kalau dia baru keluar rumah pukul 5.30 pagi, tak sampai ke sempadan apa? Sempadan Kuala Selangor. Contohnya kalau yang duduk di Kuala Selangor, Gombak. Maka tak sampai lagi dah azan subuh. Maka tidak boleh kita nak berbuka. Amboi. Azman Shah, audio clear, visual handsome sokmo. Alhamdulillah. Daripada mana tu Azman? Ismail Azman Shah. Walau asbahal musafir wal marid sa'imaini thumma aradal fitra jaza. Daripada pagi dia musafir ataupun daripada pagi dia sakit, mula-mula dia puasa. Daripada pagi dia dah puasa dan musafir ataupun dia sakit. Kemudian dia nak berbuka, boleh, tak ada masalah. Jaza. Next masalah, falau aqama wa syufiya al-marid hurima alaihim al-fitru al-sahih. Sekiranya orang yang bermusafir itu dia bermukim. Mula-mula dia bermusafir, dia puasa. Lepas tu dia bermukim. Dia duduk kat rumah mak mertuanya. Singgah rumah mak mertuanya seminggu. Tidak boleh haram dia, tidak boleh puasa, haram dia puasa. Tidak boleh dia berbuka dan haram dia berbuka. Contohnya, dia daripada Kedah, dia duduk sini, duduk KL kan. Daripada Kedah, dia singgah dekat Perak, duduk seminggu. Maka ketika mana pagi dekat Kedah tu dia puasa. Sampai dekat Perak, sebenarnya dia boleh buka puasa kat Kedah tadi, tapi dia puasa. Dia puasa. Bila puasa, singgah kat Perak tu, dia nak berbuka, tak boleh. Sebab dia dah bermukim. Ataupun, dia sakit daripada malam lagi. Pagi tu dia puasa. Dia boleh buka puasa pagi tu.
tapi dia nak puasa juga. Tiba-tiba waktu zuhur sihat. Masa itulah dia nak berbuka. Tak boleh. Tapi kalau sebaliknya, tak apa. Pagi-pagi tu dia dah berbuka sebab sakit. Maka tengah hari tu, dia nak puasa memang tak boleh lah. Dia boleh teruskan tidak berpuasa. Wa idza aftara, dan apabila orang yang bermusafir berbuka, wal marid, dan juga orang yang sakit itu berbuka, qadaya. Kedua-duanya wajib qada. Orang bermusafir berbuka, orang yang sakit berbuka, boleh dengan syarat-syarat yang telah disebutkan lepas, wajib qada. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ayat 184 surah Al-Baqarah. Dan sesiapa yang sakit ataupun bermusafir, lalu dia berbuka, fa'iddatun, maka kena qada pada hari-hari yang lain. Wajib qada. Wa kadza, dan wajib juga qada al-haid. Demikian juga wajib qada orang yang berhaid. Bila dia haram berpuasa, dia wajib qada. Berdasarkan hadis Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is saum wala nu'maru bi qada'is salah. Kami diperintahkan untuk qada puasa, iaitu wanita-wanita yang berhaid atau bernifas. Dan tidak diperintahkan untuk mengqadakan solat. Solat tidak perlu qada kerana hari-hari solat. Puasa kena qada kerana setahun hanya sebulan sahaja berpuasa. Ini ijma' ulama, sepakat para ulama. Wa yaqdi al-muftir bila uzrin. Dan wa yaqdi, dan wajib qada orang yang berbuka tanpa keuzuran. Sebab apa? Li'annahu idza wajaba 'alal ma'zur fa ghairuhu aula. Karena dalam Quran kata wajib qada bagi orang yang haid, bagi orang yang sakit, bagi orang yang bermusafir. Yang ada keuzuran pun wajib qada, yang tak ada keuzuran lagi wajib. Ini dipanggil apa? Mafhum aula. Seperti mana Nabi suruh qada orang yang sembahyang, yang terlupa. Man nasya salata, sesiapa yang lupa solat, falyusalliha idza zakaraha. Hadis Bukhari. Maka sembahyang bila dia ingat. Bila lupa pun wajib qada, kalau sengaja lagi wajib qada. Tapi ada fatwa daripada Ibn Taymiyah, Salafi, pelik kan. Dia kata lupa wajib qada. Kalau sengaja tak wajib. Ini menyalahi 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi yang menyatakan wajib qada sengaja atau terlupa. Pelik kan? Mazhab atau ulama Salafi ni, kalau terlupa kena. Tak sengaja kena. Contohnya, kalau kau terlanggar pasu bunga aku, bayar. Kalau sengaja, okey. Itu pelik. Ini panggil mafhum aula. Lebih patut wajib qada bagi orang yang sengaja. Kerana yang ada keuzuran pun wajib qada. Wa yaqdi tarikun niyah amdan aw sahwan. Dan orang yang meninggalkan niat wajib qada. Amdan, sengaja tak niat ataupun terlupa. Li'annahu lam yasum idh sihhatahu mutawaqqafah 'alaiha. Kerana dia dianggap tak puasa. Orang yang tiada niat, tiada puasa. Man lam yubayyid as-siyam fala siyamalah. Sesiapa yang tidak berniat untuk berpuasa waktu malam, fala siyamalah, maka tiada puasa baginya. La di sini nafyul haqiqah, la nafyul kamal. La nafi di sini menafikan hakikat hukum, bukan menafikan kesempurnaan. Seperti mana la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, itu menafikan kesempurnaan. Wa yajibu qada'u ma fata bil ighma. Kalau dia ighma, kalau dia pengsan, bukan pura-pura, bukan buat-buat, dia pengsan. Pengsan yang batal
daripada subuh sampai ke maghrib. Maksudnya menghabisi waktu puasa. Langsung tak sedar, sesaat pun batal dan wajib qada. Kalau dia sempat jaga sekejap sebelum maghrib, walaupun sesaat dia sedar, sah puasanya sekiranya dia berniat pada waktu malam. Hui, seronok kan. Sembahyang pun sama. Kalau menghabisi waktu solat, dia koma, dia tak sedar diri, bukan tidur, maka tidak wajib qada baginya. Terima kasih kan. Datuk Dr. Zainul, Muhammad Hafiz, Azami, Fatimah. Maaflah saya sebut nama je yang saya tak kenal. Mungkin di sana ada yang ustaz, di sana ada yang ustazah, tuan, puan. Maaflah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita mahabbah sesama muslim. Sambung lagi macam biasa. Wariddah, murtad, kalau dia puasa tak sah puasanya. Bila dia kembali Islam, dia mesti qada selama mana dia murtad, walaupun dia puasa, sebab puasa bagi orang murtad tidak sah. Dunal kufril asli bil ijma', orang yang kafir masuk Islam tidak perlu qada bil ijma'. Ini kerana dalil ijma' sepakat para ulama. Tidak perlu qadanya orang kafir bila masuk Islam. Wa dunas siba wal junun, dan budak kecil yang balik pun tidak perlu qada. Orang gila yang waras pun tidak perlu qada. Fala yajibu qada'u ma fata bihima ay bis siba wal junun lirtifa'il qalam amman talabbasa bihima. Kerana ada hadis apa? Hadis rufi'al qalam an thalas, anil sabiyyi hatta yahtalim, anil majnuni hatta yafiqa, wa anin naim hatta yastayqidha. Hadis sahih. Diangkat pena, diangkat kolam, tidak dikira dosa walaupun buat salah, daripada budak kecil sampailah dia balik, daripada orang gila, bukan gila bayang, bukan gila harta, bukan gila kuasa, tapi gila otak kan. Jadi yang gila ni tidak dikira dosa sampai dia sedar, waras, dan orang yang tidur turu, orang Jawa kata, sampai dia jaga. Ada masalah lagi. Jadi kitab ni masalah demi masalah, masalah demi masalah. Ada tanya daripada Jack Said Abdul. Ustaz, contoh hari Isnin dia puasa, lalu murtad. Na'udzubillah. Dan dia masuk Islam semula hari Khamis. Isnin hingga masuk Islam hari Khamis. Dia tengok juga. Kalau dia murtad walaupun sebelum maghrib, sesaat sebelum maghrib pun dah kena qada. Jadi pertanyaan tadi agak umum kan. Tentang hari Isnin dan hari Khamis. Hari Isnin tu bila dia murtad. Kalau lepas maghrib, Isnin tak perlu qada. Adapun Khamis pun sama, bila dia kembali pada Islam. Kalau sebelum subuh, maka dia tak perlu qada. Kalau tengah-tengah hari Khamis tu, dia kena qada. Kalau ada mana-mana bahagian siang yang dia tidak Islam, maka tidak sah puasanya. Okey. Teruskan. Let's go. Walau balagha as-sabiyyu bin nahari sha'iman bi annawa lailan wajaba alaihi itmamuhu bila qada'in. Ini orang yang belum balik, budak-budak tapi hampir balik. Dia pun puasa dan niat waktu malam. Tiba-tiba tengah-tengah siang tu dia bala. Contohnya ihtilam, mimpi atas tilam, keluar mani. Dan apabila dia bala, dia teruskan puasa tanpa perlu qada. Dia boleh teruskan puasa, bukan boleh je, wajib teruskan puasa, tidak perlu qada. Masalah lagi. Walau balaghas sabi, sekiranya budak tadi balik pada waktu siang, muftiran au afaqa al-majnun au aslama al-kafir fala qada'a fil asah. Kalau budak tadi dia tak puasa sebab dia budak, dia pun tak puasa. Tengah-tengah siang tadi tiba-tiba dia dah balik.
maka tidak perlu qada. Tak sah dan tak perlu qada. Ataupun dia gila, tengah-tengah siang sedar pula. Ajaib kan, tiba-tiba terus sedar. Mungkin makan ubat kuat, ubat sembuh daripada gila. Dia tak perlu qada hari tersebut. Yang setengah gila dan setengah tak gila. Ataupun dia orang kafir biasa, bukan murtad, orang kafir biasa. Tengah-tengah siang, tiba-tiba dia masuk Islam. Dia tak perlu qada. Untuk tiga-tiga masalah tadi, tidak perlu qada. Dan 3 masalah tadi, budak kecil yang tak puasa, tiba-tiba bala waktu siang. Orang gila yang tak puasa, tiba-tiba sedar waktu siang. Orang kafir yang tak puasa, tiba-tiba dia masuk Islam waktu siang. Tak wajib bagi ketiga-tiga masalah tadi untuk dia imsak, menahan diri daripada makan dan minum. Dia ada kes yang wajib imsak. Wajib dia tahan diri. Nanti dia akan sebut siapa yang wajib tak makan, tak minum walaupun dia tak sah puasanya. Tiga-tiga masalah ni tak wajib imsak. Tak wajib dia menahan diri daripada makan, minum dan berjima sepanjang waktu siang. Maknanya Selasa dan Rabu tak perlu qada. Selasa, Rabu confirm kena qada. Kan? Cuma isunya Isnin dengan Khamis tu. Selasa, Rabu, dia murtad hari Isnin, hari Khamis dia masuk Islam. Yang masalahnya Isnin dan Khamis. Tengok waktu mana dia murtad. Selasa, Rabu, confirm kena qada. Siapa yang wajib imsak? Siapakah yang wajib menahan diri daripada makan dan minum walaupun tak sah puasanya? Ni kita nak masuk. Kan. Wa yalzamul imsaku man ta'adda bil fitri. Yang pertama. Yang pertama, wajib menahan diri daripada makan, minum dan berjima, perkara yang membatalkan puasa walaupun tak sah puasanya, orang yang sengaja berbuka. Dia sengaja berbuka, dia wajib tahan diri untuk makan. Bukan aku dah makan tadi dengan sengaja, boleh makanlah macam tu. Tak boleh, dia wajib tahan. Makan lagi berdosa, makan lagi berdosa, makan lagi berdosa, makan lagi berdosa. Berdosa-dosa dia kan. Yang kedua, boleh tulis. Siapa yang nak tulis? Dah lama tak ada orang tulis kan. Azami tanya, Ustaz, apa hukum sekiranya dia tak ganti puasa? Dia terus bayar fidyah. Tidak dalam keuzuran. Apa hukumnya? Dia tak ganti puasa. Dia terus bayar fidyah. Tak boleh. Dia kena qada, yang wajib qada. Uzur ni hanya orang-orang tertentu. Nanti kita akan baca. Ataupun kita dah baca. Kalau yang wajib ialah qada. Fidyah ni untuk orang tua yang tak mampu nak puasa dah. Tak mungkin dia sembuh daripada penyakitnya. Itu yang fidyah. Yang kedua, yang perlu imsak. Siapa yang nak buat nota? Siapakah yang perlu tahan makan, minum dan berjima waktu siang hari Ramadan walaupun tidak sah puasanya? Pertama, orang yang sengaja makan. Bila dah makan, dia tak boleh nak makan lagi. Dia jangan makan. Makan haram. Makan lagi haram. Yang kedua, orang yang lupa niat pada waktu malam. Dia malam lupa nak niat ataupun sengaja tak niat. Kemudian waktu siang, dia mesti tidak boleh makan, minum dan berjima walaupun dia tak. Kemudian la musafiran aw maridan zala udhruhuma ba'dal fitri. Adapun orang musafir yang dia sampai dekat rumah, dia musafir kan daripada Kedah contohnya. Dia buka puasa dah. Sampai kat rumah 12 tengah hari. Orang lain puasa. Orang lain puasa. Dia tak puasa sebab dia musafir. Tapi dah sampai rumah. Dah bermukim. Dah sampai kat rumah. Tak wajib dia menahan diri daripada makan, minum dan berjima. Dia boleh terus makan. Seperti mana orang yang sembahyang jamak qasar. Dia dah jamak qasar pukul 1.30. Dekat perjalanan sampai ke rumah pukul 2. Tak perlu dia nak sembahyang asar semula. Tapi sunat dia ulang. Untuk dapatkan solat berjamaah. Terutama di masjid. Dan juga orang yang sakit. Dia pun berbuka. Kemudian dia sihat. Tak perlu dia nak tahan diri daripada makan dan minum. Dan berjima walaupun dah hilang keuzuran. Iaitu sakit dia tadi. Walau zala
qabla ayyakula walam yanwi lailan fil mazhab. Fakadha fil mazhab. Ataupun kan, dia ni sakit ataupun musafir, dia pun tak niat waktu malam. Bila siang tu dia tak makan lagi, dia tak minum lagi, tak berjimat lagi, tapi dia tak niat malam. Tiba-tiba dia sihat, dia boleh terus makan, minum dan berjimat, tak perlu nak imsak, tak perlu nak tahan diri. Sama juga dengan orang yang bermusafir. Dia musafir, dia tak niat waktu malam, tiba-tiba sampai rumahnya pukul 12. Dia masih belum makan, belum minum, belum berjimat. Dia tak perlu, tak wajib untuk dia puasa. Dia boleh makan, minum dan berjimat. PDF tu saya tak pastilah. Boleh cari lah. Kitab Minhajut Talibin. Try cari PDF. Rasa ada. Saya nak sebel-sebel lah hari apa, bulan Ramadan ni nak mengaji kitab ke, nak ceramah je ke. Saya cadang bawa kitab tu lah. Tajuk apa? Semasa baginda menangis. Ketika baginda menangis. Jadi kita akan baca tangisan-tangisan Nabi. Dalam hadis-hadis sahih, hadis-hadis hasan, hadis-hadis dhaif, kita baca. Untuk menggalakkan kita rasa takut kepada Allah. Itu cadangan Ramadan. Esok malam jangan lupa. Esok malam insya-Allah kita bawa ahkamul khunsa wal mukhannas, hukum hakam khunsa dan mukhannas, live daripada Facebook saya lepas maghrib esok malam. Ngaji kita tajuk apa? Tajuk puasa juga ke? Saya cadang nak buat tajuk nikah kahwin. Apa pandangan? Tajuk nikah kahwin. Kita apa tak pasti. Kita sambung lagi. Wal azhar annahu yalzamu al imsak min aklin mathalan yawm asyakki idza kana min ahli al wujub thumma thabata kaunu min ramadan. Kalau hari Syak, hari 30 Syakban, dia tak puasa sebab tak ada petanda dan sebagainya. Tiba-tiba tengah-tengah hari tu dia tak puasa kan? Tiba-tiba dapat khabar daripada pihak yang rasmi, yang berwajib mengatakan itu adalah satu Ramadan. Satu Ramadan. Tak perlu dia imsak. Tak perlu dia nak tahan diri daripada makan dan minum dan berjima. Dia boleh terus macam biasa. Tapi kena qada. Dan imsak ni, tahan diri ni, ada dua tadi kan imsak. Yang pertama apa? Orang yang sengaja berbuka. Yang kedua, orang yang niat pada waktu malam dia terlupa. Dia lupa nak niat waktu malam. Kedua-duanya perlu imsak walaupun tak sah puasa. Tapi disebut sini wa imsaku baqiyatil yaum min khawasi Ramadan. Wow, Muhammad Aiman kata nikah kahwin. Bagi cadangan. Ialah saya nak buat lah, mungkin ada tajuk bentuk kuliah dan ada tajuk mengaji kitab. Mengaji kitab tu kita tak putuskan apa, bab solat ke, mungkin kita guna kitab Umdatus Salik atau sebagainya. Bab nikah kahwin, nak semua satu kitab memang payahlah. Kita Ramadan ni 30 hari je. Lagipun saya nak selang-selangkan dengan apa, kuliah-kuliah tajuk khas kan. Seperti mana tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, mana bulan bukan Ramadan, daripada Syawal sampai Syakban kita puasa yang wajib sekalipun tak perlu imsak. Maksudnya kalau dia puasa qada, wajib teruskan puasa, dia pun berbuka, berdosa, tak perlu imsak. Okey, terima kasih kepada Jack yang buat apa? Saya panggil Jack je kan, tak tahulah ni mungkin Tuan Haji ke, maaflah. Saya pun tak kenal kan. Nak panggil Tuan Haji ke, Encik ke, Bro ke, Ustaz ke, yang tak kenal. Yang kenal boleh saya panggil dia punya gelaran dia kan. Faslun, masuk fasal yang lain. Faslun fi fidyatis shaumil wajib. Ini cerita pasal fidyah. Cerita pasal fidyah. Man fatahu syai'un min Ramadan famata qabla imkani liqada'i fala tadaruk wala ithm. Sesiapa yang meninggalkan puasa Ramadan, dia tinggal puasa
Ramadan. Tapi tak ada masa dia nak qada. 1 Syawal dah meninggal dunia. Tak ada masa. Qabla imkan li qada. Tak ada masa. Tak ada waktu yang possible untuk dia qada. Maka tak perlu nak dibayar dengan fidyah. Tak perlu nak digantikan oleh warisnya. Wala ithma, dan tiada dosa baginya. Kerana tak ada masa nak qada. Contohnya 7 hari dia tinggal, orang yang berpuasa, orang yang berhaid kan. Bila 1 Syawal aja meninggal. Maka tak perlu dia gantikan ataupun bayar fidyahkan. Wa in mata ba'da tamakkun lam yasum anhu waliyu fil jadid. Kalau dia dah ada masa untuk qada, dia mati bulan Muharram. Dia 7 hari je yang dia tinggal waktu bulan Ramadan. Bulan Muharram meninggal tanpa dia mengqadakkan satu pun daripada puasanya. Maka ada khilaf. Kalau ikut pendapat pertama ni, walinya lam yasum anhu waliyuhu fil jadid. Kalau jadid kata pewaris tak boleh ganti puasa dia. Macam mana nak buat? Bal yukhraju min tarikatihi. Hendaklah dikeluarkan daripada peninggalan hartanya setiap hari likulli yaumin muddun. Setiap hari 1 mud. Satu mud. Setiap hari satu mud. Iaitu 1 cupak. 1 cupak ni 600 gram. Lebih kurang RM2 ataupun RM1.8 sehari. Kerana Nabi sebut, man mata wa alaihi siyam, siyamu syahrin, falyut'im anhu makana kulli yawmin miskinan. Sesiapa yang mati, ada puasa bulan Ramadan, yang dia tinggal, maka hendaklah diberi makan setiap hari yang ditinggal 1 mud. Seorang miskin. Iaitu ulama kata 1 mud. Demikian juga nazar dan kafarah. Nazar yang dia tak bayar masa hidup, kafarah yang dia tak lunaskan masa hidup, Ramadan yang dia tak lunaskan masa hidup, pendapat jadid kata kena bayar 1 mud 1 hari. Iaitu RM2 atau RM1.8. RM2 dan RM1.8 ni mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kan. Boleh tak dia qada puasa pada hari Syak? Hari Syak boleh kan. 1 mud lebih kurang, 1 mud ni bukan lebih kurang, memang 600 gram. 600 gram. 1 cupak. RM1.8 ataupun RM2. Lebih kurang lah. Hari Syak boleh puasa qada. Boleh puasa yang wajib. Boleh puasa yang bersambung. Boleh puasa yang biasa kita puasa. Okey, kita sambung lagi. Tadi. Tapi pendapat Qadim lagi kuat. Pendapat jadid, fatwa Imam Syafi'i di Mesir kata wali tak boleh, waris tak boleh puasa bagi orang mati. Tak boleh. Tapi kita guna pendapat Qadim di sini. Dalam banyak-banyak masalah mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, kita guna 16 pendapat yang lama, yang Qadim. Termasuklah waktu solat maghrib. Solat maghrib kalau ikut jadid sangat ringkas. Iaitu azan, sembahyang sunat, bersuci sembahyang sunat, iqamah, sembahyang maghrib 2 rakaat ba'da maghrib, habis. Itu je waktu sembahyang maghrib, pendapat jadid, qaul baru. Adapun qaul lama, macam yang kita amalkan sekarang. Sehingga hilangnya syafaq ahmar, mega merah di kaki langit. Lebih kurang sejam. Kalau pendapat jadid memang cukup kita, saya rasa bukan orang biasa je, orang yang tak biasa pun akan tinggal sembahyang maghrib ataupun sembahyang maghrib di luar waktu. Sama juga dengan sini, kita guna pendapat Qadim. Pendapat Qadim kata, pendapat fatwa lama kata, sama ada dia nak puasa untuk waris yang sudah meninggal dunia, boleh. Kerana Nabi sebut, man mata wa alaihi siyam, shoma anhu waliyuh. Sesiapa yang mati dan tak sempat nak qada, tapi ada masa nak qada, shoma anhu waliyuh. Warisnya boleh puasa. Waris boleh puasa. Kalau
Bukan pewaris nak puasa, kena minta izin. Tak ada izin, tak sah. Jadi pendapat qadim ni ada dua pilihan. Sama ada bayar fidyah tadi ataupun puasa. Kalau puasa, tak perlu bayar fidyah. Kalau bayar fidyah, tak perlu puasa. Pilih yang mana satu. Nak janda muda ke, nak anak dara tua? Lain macam tu kan. Itu selingan je. Wa 'alal qadim al-wali alladhi yasumu anhu kullu qarib. Pendapat qadim yang membenarkan waris berpuasa hendaklah kullu qarib, saudara mara mayat. Saudara mara mayat. Kullu qarib lil mayyit wa illam yakun asiyan wala warisan wala wali malin. Sebab dalam hadis Muslim disebut, bila seorang wanita berkata, inna ummi matat wa alaiha samu nadhrin afa asumu anha. Seorang perempuan bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah meninggal dunia dan dia ada puasa nazar yang tak settle lagi, tak habis lagi, tak buat lagi. Adakah boleh aku puasa untuk ibuku yang sudah meninggal dunia? Maka Nabi kata, sumi an ummika, sumi an ummika, puasalah untuk ibumu. Maknanya kena puasa. Walau sama ajnabi biiznil wali sahha la mustaqilan fil asah. Kalau orang asing nak puasa bukannya pewaris, tak boleh. Kecuali dengan izin. Ada izin, boleh. Biiznil wali. Ay biiznil qarib. Biiznil waris. Walau mata. Apa kata? Apa kata? Saya nak cek apa? Nota kan? Nota daripada Jack Syed Abdul. Kalau Qadim Imam Syafi'i kata waktu maghrib sampai hilang mega merah kan. Kalau jadi kata waktu maghrib sangat ringkas kadar tempoh masa waktu azan sehingga ba'diyah. Kalau Qadim kata wali kena ganti. Kalau jadi kata saya nak buat pembetulan lah. Kalau jadi dia ada dua pilihan. Bukan. Kalau Qadim ada dua pilihan. Kalau Qadim ada dua pilihan. Kita guna kalau Qadim. Ada sedikit kesalahan tentang kalau Qadim. Buat pembetulan. Kalau Qadim dua pilihan. Sama ada waris puasa ataupun kita bayar fidyah. Satu hari satu mud. Satu cupak. RM2. Ikut mazhab Hanafi. Yang RM2 tadi. Kerana mazhab Syafi'i tidak boleh ganti dengan duit. Kalau jadi dia ta'ayyan. Dia itu je. Spesifik. Mesti mud. Bayar cupak. Tak boleh qada. Jadi kena Jack Syed Abdul kena betulkan tentang isu Qadim dan Jadid untuk puasa yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Okey, mana tadi? Walau mata wa alaihi salatun aw i'tikafun lam yuf'al anhu wala fidyata wa fil i'tikaf qaulun wallahu a'lam. Orang yang solat, orang yang tinggal solat, orang yang tinggal i'tikaf yang wajib, i'tikaf nazar, dia mati tak buat, maka tak perlu dibuat oleh orang yang waris. Orang yang mewarisi hartanya, kaum kerabatnya, tak boleh, tak perlu. Puasa boleh ganti, solat tak boleh ganti. Ini jelas. Cuma ada segelintir lah ulama-ulama kata kena apa? Kena ganti dengan fidyah. Ini segelintir. Tapi pendapat kuat 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, solat pun tidak boleh qada oleh warisnya. Maknanya kalau orang tu mati meninggalkan solat, tak perlu ganti dengan solat qada. Tak perlu nak bayar fidyah. Kita minta ampun je. Itu confirm. Boleh. Istaghfir li akhika al-an. Li akhika fa innahu al-an yus'al. Nabi suruh kita hanya beristighfar untuk orang yang dah meninggal dunia. Tak perlu nak ganti solatnya, tak perlu nak bayar fidyah. Itu pendapat jumhur dan yang lebih kuat. Wal azhar, pendapat yang lebih kuat, wujubul muddi. Wujubul muddi ala man aftara li kibarin. Orang yang perlu bayar fidyah dan tidak perlu puasa, iaitu orang yang li kibar. Kibar ni orang tua. Orang tua yang banyak penyakit dah tak larat dah. Bukan semua orang tua. Orang tua yang dah tak mampu nak kembali sihat. Memang sepanjang hidupnya
Ramadan ke tak Ramadan ke dia akan sakit, ketika itu dia hanya perlu bayar fidyah, tak perlu qada. Kemudian terus lagi, wa ammal hamil, adapun orang yang hamil, perempuan yang mengandung, kan. Wal murdi, orang yang menyusukan mestilah perempuan. Hamil perempuan, murdi penyusu pun perempuan. Fa in aftarata khaufan ala nafsihima wajibal qada'u bila fidyah. Ada soalan daripada Encik Jack ni kan. Pertama, boleh ke puasa 15 Sya'ban lepas 15 Sya'ban? Memang mazhab Syafi'i kata haram, Hambali kata makruh, Hanafi Maliki kata harus. Kita mazhab Syafi'i haram berpuasa daripada 16 sehingga 30 Sya'ban. Nabi kata idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Yang kedua, apa pandangan Ustaz mengenai penakal kalau jadi ada berbeza dari segi bacaan Al-Quran yang dihadiahkan musim mati? Saya tidak ingat tentang kalau qadim, kalau jadid tentang perbezaan tersebut. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Sebenarnya bukan perbezaan kalau jadid dan kalau qadim. Perbezaan di antara ulama-ulama mutaqaddimin Syafi'i atau Imam Syafi'i sendiri dengan mutaakhirin Syafi'i. Kalau pendapat dulu mazhab Syafi'i, bukan kaum qadim, mengatakan tak sampai bacaan kepada si mati. Ulama mutaakhirin Syafi'i mengatakan sampai. Tapi jumhur ulama kata sampai kepada si mati. Iaitu mazhab Maliki, Hanafi, mutaakhirin Syafi'i dan mutaakhirin Hambali. Ramai ulama mengatakan sampai. Yang ketiga, soalannya kita tiada surah selepas Fatihah untuk rakaat ketiga dan keempat ikut Qadim. Saya tidak ingat. Jadi 16 yang perlu kita ikut Qadim. Saya tak ingat semua. Tak apa, tak masalah. Orang yang mengandung dan orang yang menyusukan, yang dia takut berlaku sesuatu pada dirinya. Fa in aftarata khaufan takut ala nafsihima, dirinya. Wajibal qada'u bila fidyah. Wajib qada, tidak perlu fidyah. Tapi kalau takut anaknya, qada dan fidyah. Dia tengok. Au khafa 'alal walad wahdahu lazimat huma ma'al qada al fidyatu fil azhar. Kalau yang menyusu, kalau yang mengandung, dia takut berlaku sesuatu yang buruk pada anaknya sahaja, maka dia perlu qada dan fidyah. Dia perlu qada dan fidyah. Tapi kalau dia dua-dua ada, orang yang mengandung, orang yang menyusukan anak, dia takut dirinya dan juga takut anaknya berlaku sesuatu yang tak elok, dia hanya perlu qada sahaja, tidak perlu fidyah. Wal asah annahu yulhaqu bil murdi' man aftara li inqadhi musyrifin ala halak. Dikiaskan bagi kes yang menyusu tadi, orang yang berbuka kerana menyelamatkan orang yang dibimbangi mati. Musyrif ala halak, orang yang hampir mati. Musyrif ni hampir. Halak ni binasa. Orang yang dia tengok ada orang tenggelam. Bila begitu dia pun makan sebab nak bagi kekuatan, sebab jauh kan. Dia pun makan sikit, dia pun selamatkan. Kalau dia takut dirinya, maka dia kena qada sahaja. Kalau takut dirinya dan orang lain, dia kena qada juga. Kalau dia takut orang lain, maka dia kena qada dan fidyah. Lal muta'addi bi fitri Ramadan bi ghairi jima', kan? Tak perlu nak kiaskan, tak boleh nak kiaskan orang yang sengaja berbuka, kan? Selain daripada jima', maka tak perlu nak bayar fidyah. Wa man akhara qada'a Ramadan. Ini apa ni, Abu Salim? Abu Salim. Elahnya nantilah, sebab kita nak fokus. Dia ada elahnya disebut dalam kitab-kitab para ulama.
Kita terus, kalau berkait dengan hukum saya jawab. Sebab nak segera. Kalau kita masuk bab ilah pula, dia kena baca dalam kitab Mughni ni. Takut panjang pula. Kemudian waman akhara qada ramadhana au syai'an minhu ma'a imkanihi bi an lam yakun bihi udhrun min safarin aw ghairihi. Sesiapa yang sengaja melewatkan qada Ramadan sedangkan dia mampu, bi an lam yakun bihi udhrun, dia tak ada uzur, dia tidak musafir, hatta dakhala ramadhana akhar, sehingga masuk ke bulan yang akan datang. Ramadanun akhar. Ramadan fa'il, akhar sifatnya. Lazimahu ma'al qada li kulli yawmin muddun. Wajib dia qada dan wajib bayar mud. Ini jumhur ulama. Bukan hanya mazhab Syafi'i. Mengatakan bahawa bila mana dah sampai 11 bulan diberi peluang. Kita ni bila ada puasa yang perlu kita qada, Allah bagi kita 11 bulan. Syawal sampai Sya'ban. Syasha kan. Syawal sampai Sya'ban. Malahan Aisyah pun qada Ramadan pada bulan Sya'ban. Tak ada masalah Pak. Bisa saja. Bisa diatur. Tapi berdosa bila dah habis bulan Sya'ban, qadanya masih ada. Sedangkan dia imkan. Lam yakun bihi udhrun. Dia imkan. Dia mampu dan tak ada uzur. Uzur tu mungkin marad, sakit. Uzur tu mungkin safar, berjalan jauh. Ketika itu dia berdosa, satu. Dia kena qada, tak perlu ganda, tapi kena tambah mud. Kena tambah mud. Sebab apa? Dalilnya li'anna sittatan minas sahabah radhiyallahu anhum qalu bidzalika wala mukhalif lahum. Ini pendapat 6 orang sahabat yang menyatakan demikian dan tiada mukhalif, tak ada yang bangkang. Dia panggil ijma' sukuti. Mana orang lain redha je kan. Kemudian habis ya. Wal asahu takarruruhu bi takarruris sinin. Ini pendapat yang menimbulkan banyak mungkin agak susah lah, agak payah lah kan. Bila dah tahu lama kan, dah 10 tahun lampau, baru dia nak qada. Maknanya dia kena tahun yang pertama tak perlu fidyah. Qada tak perlu berganda. Masalahnya fidyah berganda. Maknanya dah 10 tahun dia lah lepas, maka 9 tahun. 9 tahun pula. 9 kali ganda fidyah tadi. Tapi kita boleh ambil pendapat yang muqabil as-sah untuk dakwah kan. Kalau kita nak dakwah orang, tiba-tiba kita suruh bayar banyak-banyak dah 20 tahun. Pak cik ni dah 30 tahun kan tak puasa. Oh jenuh nak bayar fidyah yang berganda-ganda tadi kan. Oleh itu, kalau miskin tak apa. Istaqarat ala zimmah. Maka benda tu bawah tanggungan dia. Maksudnya dia mampu. Tapi banyak sekali nak bayar kan. Menyebabkan dia susah. Jadi tak salah saya fatwa mazhab Selangor mengatakan kita ikut pendapat jumhur, iaitu pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, dan ulama-ulama mazhab lain mengatakan tidak perlu gandaan. Dia perlu hanya bila dah berlalu setahun 11 bulan tadi dia tak puasa, dia kena bayar fidyah, dan bila masuk tahun yang ketiga, yang keempat, kelima tidak perlu gandaan fidyah. Fidyah hanya ditambah. Fidyah hanya ada cukup satu je, tidak perlu ditambah dan digandakan. Wal asah annahu law akhral qada'a ay qada'a Ramadan ma imkanihi famata. Kalau dia lewatkan bulan Ramadan untuk dia qada, dia sengaja lewat kan, maka dia hanya perlu bayar 2 fidyah. Pertama fidyah takhir, yang kedua fidyah puasa. Mana dia mati. Ni orang yang mati. Dia ada qada Ramadan yang dia lewatkan. Jadi 2 fidyah. Pertama fidyah takhir, iaitu dah 11 bulan dia tak ganti. Dia tak ganti, maka sepatutnya dia kena bayar 1 qada, 1 fidyah. Tapi bila dia mati, mana qada tadi ganti dengan fidyah, fidyah tu tetap fidyah. Jadi 2 fidyah. 1 hari 2 fidyah. Kalau 6 hari,
12 fidyah. Wa masraful fidyah. Masraf, tempat sarf, tempat agihan fidyah tadi adalah untuk fakir dan miskin, kan. Masraf, masrif. Wa masriful fidyah al-fuqara wal masakin. Tempat edar fidyah orang fakir dan miskin. Tidak boleh kita bagi dekat 6 asnaf yang lain. Untuk penuntut ilmu pun tak boleh, Ibnu Sabil pun tak boleh, untuk amil pun tak boleh. Yang hanya boleh fakir dan miskin. Sebab apa? Allah sebut wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tak mampu, orang-orang yang susah nak puasa, dia boleh buka puasa tapi dia kena bayar fidyah. Allah sebut apa? Ta'amu miskin. Bagi makan kepada orang miskin. Kenapa fakir pun boleh? Sebab fakir lebih teruk, aswa'u halan wal fakiru aswa'u halan minhu, kata Syekh Syarbini. Orang fakir lagi teruk dia punya conditionnya daripada orang miskin. Apa bezanya? Orang fakir ni, contohnya keperluan harian, contohlah, ini contoh ala sabil misal. Al-has. Contohnya seorang tu perlukan RM10, dia ada RM2, itu fakir. Kalau seorang tu perlukan RM10, dia ada RM8, dia miskin. Maksudnya orang fakir ni aswa'u halan. Fa idza jaza sarfuha ilal miskin fal faqiru aula. Kalau orang miskin boleh kita agihkan, Tuhan suruh kita agihkan pada orang miskin, fakir lagi perlu. Seperti mana Nabi suruh kita bayar nilai timbangan rambut baby tadi, Nabi sebut fiddah. Ihlaki, Nabi sebut kepada Zainab, ihlaki ra'sahu wazini bizinati al-fiddah. Cukurlah kepalanya anak Zainab yang baru lahir dan timbanglah dengan timbangan perak. Ulama sebut kalau perak pun dibolehkan, dituntut, kalau guna timbangan emas lagi baik. Ini panggil aula, kan? Lebih aula, lebih patut. Wala yajibul jam'u bainahuma, dan tak perlu nak himpun lah. Pilihlah fakir ke miskin ke, boleh. Tak perlu nak orang fakir pun ada, orang miskin pun ada, tak perlu. Walahu sarfu amdad. Dia boleh bagi banyak amdad, banyak mud. Contohnya 10 mud, 20 mud, 30 mud ila syakhsin wahid. 7 hari, maka 7 mud. Ataupun 70 mud, 70 hari. Dia boleh bagi seorang. Ila syakhsin wahidin. Wa jinsuha jinsul fitrah. Dan jenis apa? Jenis ataupun ciri-ciri makanan tadi sama dengan ciri-ciri makanan yang ada pada zakat fitrah. Ini ada soalan, kan? Ada soalan apa tadi? Jack. Ada. Sependek-pendek tahiyat at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayuhan nabi. Itu tak tepat. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayuhan nabi. Dia kena tambah lagi salamun alaina wa ala ibadillas solihin. Maksudnya semua yang kita belajar tu wajib. Sampai Allahumma salli ala Muhammad, ala sayyidina ala Muhammad lah yang wajib, kan. Yang tak wajib sebelum tu at-tahiyatul al-mubarakatus salawatut thayyibah tu tak wajib. Yang wajib at-tahiyatulillah. Assalamu alaikum, alif lam tu tak wajib. Salamun pun dah cukup. Tapi yang paling sempurna ma'rifah. Assalamu alayka, assalamu alaina. Mana yang minima tahiyat at-tahiyatulillah, salamun alayka ayuhan nabi, assalamu alaina wa ala ibadillas salihin. Assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu alaina wa ala ibadillas salihin. Kemudian syahadah Allah, syahadah Rasul, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang minima tahiyat. Kemudian soalan lain, Ustaz, apa Abu tahun 2020 tak puasa sehari. 2001 dia tak qada. 2020 dia settle qada tapi dia tak bayar fidyah. Jadi mana kita tengoklah, nak ikut pendapat yang pertama
atau yang kedua. Yang juga fatwa Negeri Selangor. Mari saya nak fikir panjang-panjang tu jadi pening. Mudah je kan. Untuk yang tahun yang pertama 11 bulan daripada Syawal sampai Syakban tak perlu nak fidyah. Bila tahun yang kedua saya tak bagi jawapan betul sebab saya tak nak fikir. malah nak fikir. Saya bagi formula je. Lepas tu fikirlah sendiri. Okey. Tahun lepas dia 5 hari tak puasa, sengaja atau tidak, dia kena qada dalam masa 11 bulan. Dalam masa 11 bulan tu dia tak qada. Dia masuk Ramadan tahun ni, dia perlu bayar qada dan fidyah. Qada kena, fidyah kena. Dan habis dah 2 tahun dah. Dia tak puasa juga qada, maka dia kena tambah pula fidyah. Begitulah gandaan-gandaan. Kalau saya nak kira sampai 2030, lambat pula saya mengajar kuliah. Sorry ya. Saya nak kira pula 21, 2023. Lambat. Jadi saya bagi formula. Kalau tak faham, saya boleh jawab balik formula tadi. Nak jawab spesifik, minta maaf. Tak sempat. Okey. Lagi, sambung lagi. Ada sikit lagi. Saya rasa tak sempat. Sekarang dah pukul apa? Sekarang dah pukul 6.53. Sikit lagi. Kita sambung hari Senin kan, tapi sikit lagi tu. Faslun. Tajibul kafarah bi ifsadi sawmi yaumin min Ramadan. Soalan Ustaz Anas. Jika sengaja batalkan puasa qada Ramadan dan sebabkan tak sahur, tapi dah niat, okey. Sengaja batalkan puasa qada adalah haram. Kerana firman Allah, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu batalkan amalan kamu. Sengaja batalkan puasa qada adalah haram. Adalah berdosa dalam mazhab Syafi'i. Kerana Allah larang kita batalkan amalan yang wajib. Adapun yang sunat harus. Kerana Nabi sebut, as-saimul mutatawwi' amiru nafsih, in sya'a shama wa in sya'a aftara. Puasa sunat kita boleh kontrol. Boleh teruskan puasa, boleh berhenti. Saya dah sebut tadi kan. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dia akan bertambah berganda. Jadi, hukumnya adalah haram, berdosa. Solat fardu, qada, benda yang wajib, senang kata, benda yang wajib. Puasa yang wajib. Cuba bagi jawapan. Apakah puasa yang wajib? Ada 5 kan? Ramadan. Qada. Mana Ramadan muadda, puasa Ramadan yang ada. Ramadan muadda. Yang kedua, qada. Yang ketiga, boleh tulis lah. Ramadan tunai. Ramadan muadda. Qada. Qada Ramadan. Yang ketiga, kafarah. Yang keempat, nazar. Kafarah, nazar. Yang kelima adalah puasa 3 hari bila imam suruh ketika berlakunya gerhana matahari. Kerana cara yang sempurna adalah 3 hari puasa, hari yang keempat baru keluar di tanah lapang untuk sembahyang istisqa. Cuba tulis 5 puasa yang wajib. Yang kelima tu ramai yang tak tahu. Ini ada dalam kitab apa? Kitab Ibn Mutair Asy-Syafi'i, Ad-Dibaj. Salah satu daripada syarah Minhaj. Syarah Minhaj. Minhaj ni banyak syarah. Saya guna Mughnil Muhtaj. Kitab Ad-Dibaj. Ini Dibaj. Ad-Dibaj ni dia sebut Imam Syekh Ibn Mutair Al-Yamani Asy-Syafi'i mengatakan bahawa 3 hari pun kena, 3 hari puasa yang imam suruh untuk gerhana matahari. Apakah denda bagi orang yang tidak buat nazar dia? Denda tak ada, berdosa lah. Berdosa kan. Okey, baca sikit lagi. Wajib kafarah besar. Kafarah uzma. Ma'at ta'zir. Sekali dengan ta'zir. Cik, apa ya? Cuba tulis 5 tadi. 5 puasa wajib. Jangan tulis nazar je. Tulis 5 puasa yang wajib. Ramadan, qada, kafarah, nazar, yang 5. Faslun fi mujibi kafaratis saum. Pada perkara yang menyebabkan kafarah puasa. Ini dipanggil kafarah uzma, kafarah besar. Wajib kafarah beserta ta'zir
orang yang merosakkan puasanya pada hari Ramadan dengan sebab jima'. Bijima'in bihi. Bijima'in athima bihi. Bisababis saum. Okay. Wajib kafarah dengan dia merosakkan puasa pada hari bulan Ramadan dengan jima'. Yang mana dia berdosa berjima' pada hari tersebut. Dia ada yang dia jima' bulan Ramadan tapi tak berdosa. Bukan malam tapi siang lah. Ada nanti kita akan sebut. Bisa bersaum kerana sebab puasa. Okey, kita nak tahu siapa yang tak wajib bayar. Siapa yang tak wajib bayar? Kafarah uzma, kafarah besar tadi. Terima kasih Abdul Aziz Yusof. Ramai sebenarnya ni. Cuma tak muncul-muncul kan. Saya pun tak kenal. Terima kasih kan. Fala kafarata ala nasin. Nasin orang yang lupa. Orang yang terlupa. 6 kali, 6 round bersama dengan isteri. Tak ingat itu bulan Ramadan. Kira rezeki. Kias dengan makan dan minum. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Itu Allah nak bagi makan dan Allah nak bagi minum. Sama juga mukroh, orang yang dipaksa. Dipaksa dengan dirayu lain. Dirayu, isteri rayu, bang, jomlah bang. Itu bukan dipaksa. Itu dirayu. Dirayu wajib bayar kafarah. Wala mufsid ghairu Ramadan. Kalau qada, walaupun berdosa saya sebut tadi, qada kita buka dengan sengaja berdosa. Tapi tak perlu kafarah uzma, kafarah besar. Apa ni? Okay, terima kasih. Daripada ustaz saya pernah dengar ada ustaz ajar yang tak tunai nazar kena kafarah puasa 3 hari. Tapi ada lagi selain daripada tu cuma saya lupa kan. Jadi kalau memang betul kafarah nazar ialah kafarah puasa. Kalau dia langgar kan. Kalau dia langgar. Cuma nazar tu bukan boleh terus puasa. Kena benarkan, kena betulkan salah faham. Bukan boleh terus puasa. Puasa tu kalau tak mampu 3 yang pertama. Ini boleh share. Siapa nak share? Selalu ada Muhammad Faik. Dah lama tak ada Muhammad Faik. Ayat 89 surah Al-Ma'idah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakkafaratu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Jadi 3 ni yang boleh pilih. Sama ada bagi makan 10 orang ataupun bagi pakaian 10 orang miskin, bagi makan 10 orang miskin atau bagi pakaian 10 orang miskin atau bebas hamba. 3 ni pilihan. Boleh pilih. Puasa bukan pilihan. Puasa bila tak mampu ketiga-tiga ni, barulah faman lam yajid. Tuan kata, dalam ayat yang sama, siapa yang tak mendapati, tak mampu. Tak mampu nak bagi makan, tak mampu nak bagi pakaian, tak mampu nak bebaskan hamba, baru boleh puasa. Ingat tu ya, bagi yang nazar ataupun kafarah, puasa bukanlah pilihan. Puasa bila tak mampu ketiga-tiga kafarah yang mula-mula tadi, bagi makan, bagi pakaian atau bebas hamba, barulah boleh puasa kan. Dia ada dalilnya lah. Dalilnya. Dalil apa? Dalil kepada Nabi wajibkan kafarah uzma kepada orang yang berjima' siang Ramadan. Hadis tu masyhur kan. Au mufsid Ramadan bi ghairil jima'. Dan juga tidak wajib kena bayar kafarah besar. Kafarah uzma. Bila sebut kafarah besar ni, itulah 60 hari. Muhammad Faik busy kot. Nanti boleh carilah ayat 89 surah Maidah. Ayat 89 surah Maidah. Boleh cari. Muhammad Faik tak ada. Busy kan. Okey. Apa tadi?
Dan yang kita sebut, wala ala mufsid Ramadan bi ghairi jima'. Kalau dia merosakkan puasa bukan Ramadan pun tak perlu. Sama ada min naflin aw nadhrin aw qada'in kafaratin. Merosakkan jima' pada puasa sunat, jima' masa puasa nazar, jima' masa puasa qada', jima' masa puasa kafarah, keempat-empatnya tak wajib bayar kafarah uzma, kafarah besar. Dan juga orang yang merosakkan puasa Ramadannya bi ghairil jima', bukan dengan jima', iaitu kal akli wasyurbi wal istimna'i bil yadi wal mubasharati fima dunal farjil mufdiyati ilal inzali. Yang ni kesemuanya berdosa, tapi tak perlu jima'. Kesemuanya berdosa. Contohnya makan dengan sengaja. Lepas makan baru berjima', tak kena kafarah uzma. Ataupun minum, ataupun onani dengan tangan, ataupun bercumbu-cumbuan dengan isteri tanpa lapik, yang menyebabkan keluar mani, kesemuanya membatalkan puasa, tetapi tidak perlu apa? Tidak perlu kafarah besar. Wala ala saim musafir atau marid jama'ah binyati tarkhis. Orang yang puasa tu bermusafir, orang yang berpuasa tu sakit, dia berjima', tidak perlu bayar kafarah uzma. Ataupun tanpa niat tarkhis, tanpa niat nak mencari rukhsah, kemudahan pun tak perlu nak qada. Ya, orang yang berzina kena kafarah uzma, kafarah besar. Uzma ni besar lah. Berzina ke, yang halal ke, yang haram ke, sama. Siang Ramadan kena kafarah uzma, kafarah besar lah. Wala man zanna. Tak boleh sama esok lah. Kan kalau baca-baca kan esok sikit pula. Kan? Jadi saya rasa bab kafarah ni tak banyak kan. Jadi kita sambung esok. Ada soalan? Sekarang dah pukul apa? Sekarang dah pukul 7.5 minit kan. 7.4 minit. Kita buka kalau ada soalan. Bukan besok kita sambung hari Senin. Besok maghrib kita ada kuliah Ahkamul Khunsa wal Mukhannas daripada kitab Mawsu'ah Fiqh Al-Kuwaitiyah. InsyaAllah sebar-sebarkan maghrib pukul 8 sampai pukul 9 kita akan kuliah apa yang dibawa oleh surau Puncak Alam. Adapun kuliah hari ini kan dibawa oleh surau Bukit Mulia. Adapun hari-hari sebelumnya dibawa oleh saya sendiri. Jadi siapa-siapa yang nak bagi sumbangan-sumbangan untuk apa tajaan-tajaan kuliah boleh. Syarikat-syarikat, masjid-masjid, surau-surau boleh untuk tajaan-tajaan kuliah terutama sepanjang Ramadan. Kita fikir lagi macam mana nak buat untuk Ramadan ni, baca kitab apa ataupun tajuk apa. Antara yang saya khatara bi bali, yang terlintas dalam kepala saya, kitab Hina Bakan Nabi, kitab ketika Nabi menangis, bukan ketika cinta bertasbih. Ketika Nabi menangis. InsyaAllah mungkin ada beberapa siri ketika Nabi menangis, insyaAllah. Siapa-siapa yang pandai buat iklan, tolong PM saya. Yang pandai buat iklan. Saya sedang untuk iklan kuliah-kuliah Ramadan ni, perlukan satu design yang baik lah. Saya ni menumpang orang punya iklan kan. Saya tak pandai. Okey, terima kasih semua. Tak ada soalan. Jadi insyaAllah kita jumpa esok Sabtu malam. Kuliah tentang Ahkamul Khunsa wal Mukhannas, hukum hakam khunsa dan mukhannas pondan. Nombor phone 013 3533248. 3533248. Jadi tu bos besar mana tu? Ustaz Falah kalau nak taja kuliah-kuliah Ramadan hari ni yang taja surau Bukit Mulia. Malam esok surau Al-Furqan, mana tahu mana-mana. Okey, di Saudi. Dia saja nak tunjuk jersey Saudi ya. Saya suka sampai ke Saudi saya mesti beli. Tahun ni beli jersey Syabab. Tahun lepas saya beli jersey ni. Ni jersey tahun lepas saya beli umrah. Siapa-siapa yang tahu design untuk design kuliah-kuliah boleh beritahu saya, PM saya. Kita masih buka. Ada soalan-soalan kita boleh buka lagi. Mana kita tak habis hari ini. Jadi kita sambung hari Senin. Hari esok insya-Allah kuliah apa? Ahkamul Khunsa wal Mukhannas. Encik Ali daripada surau Ar-Rahim, kalau nak taja mana-mana kuliah saya Ramadan boleh.
Ya, insya-Allah. Oh, Jesse lama. Ini sebenarnya Jesse ni Ustaz Nabil punya. Tapi dia tak ambil Ustaz Nabil Ahmad. Dia tak ambil dah setahun dah saya tunggu. Dia kata insya-Allah lama-lama saya pakai. Kalau Ustaz Falah nak boleh saya jual. Saya jual RM50 je. Saya baru pakai 2-3 kali je. Ustaz Falah nak Sebab ni saya besar. Saya baru pakai 2 atau 3 kali. Jesse ni. Saya jual harga RM89 dekat Ustaz Nabil, tapi dah mustakmal kan guna. Siapa yang nak, kalau Ustaz Falah nak memang saiz L. Saya M. Saya pakai dah lama sangat Ustaz Nabil Ahmad, pengurusi forum perdana kan. Saya tunggu-tunggu dia tak kunjung-kunjung tiba kan. Dah setahun dah dia tempah. Saya ada agak baju macam ni tapi saya M. Ini saiz L. Ori. Nak ambil pun lah. Saya tak pastilah, tapi boleh kira lah, memang cantik lah saya pakai, elok. Yang saya punya yang tahun lepas tu ada dia punya cap Amro dia, yang ni tak ada. Tak pastilah, saya beli je. Saya beli harga mungkin dalam 40-50. Wallahu alam. Yang ni dia punya tepi ni tak tulis Amro kan. Mungkin tak ori. Tapi condition tip top. Kan. Okay, wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa esok. Saya akan send iklan untuk esok. Bukan yang ni mungkin tak ori kan? Sebab dia punya ni bukan Amro. Yang saya punya tu memang Amro. Jadi saya jual RM50 lah. Saya beli lebih kurang tu jugalah 30-40 rial kan. Kalau tidak saya jual 89 sebab dah pakai sekali 2 kali. Ustaz Nabil Ahmad tak ambil kan. Jadi saya pakailah. Fiqh muamalat ni banyak kitab lah boleh. InsyaAllah. Nanti kita fikir-fikirkan macam mana. Jadi insyaAllah kita jumpa esok. Tolong share lah iklan esok ni. Saya akan share sekejap lagi. Boleh share tentang kuliah maghrib esok. Wallahu alam. Ni Azizul ni daripada mana ni? Oh, daripada mana Azizul ni? Mengaji Mesir ke? Okey. Jumpa lagi. Oh, Darul Ulum. Ingatkan Mesir. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.